dengan salat tadi. Hadis ini diriwayat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan diriwayat oleh Imam At-Tirmizi dengan sanad yang sahih. Hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut Allah Taala suruh malaikat tilik tengok kepada sembahyang sunat. Hadis Tirmizi. Tanda di kitab tu. Dan adalah ratib. Apa dia ratib tu? Solat sunat yang dilakukan sebelum ataupun selepas solat fardu itu terbahagi dia atas dua bahagi. Solat sunat ratib ada dua kategori. Yang pertama rawatib muakkad. Rawatib muakkad iaitu rawatib solat sunat tetap muakkad yang dituntut amalannya begitu kuat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau tertinggal ada halangan dan sebagainya, baginda akan qada balik. Yang ni, yang ratib muakkad. Yang tak muakkad pun kuat, tapi tidak sampai peringkat darjat seperti yang muakkad. Kita pun tengok ni tak apa, tak muakkad, tak payah buat jangan. Siapa kita nak pilih-pilih dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan. Cuma yang muakkad kena jaga. Lebih kuat. Iaitu tanda dia punya buat dia kalau yang pandai main komputer tu buat carta dia. Buat peta satu tulis sunat muakkad. Di mana waktu dia, berapa bilangan rakaat dia. Penting. 2 rakaat dahulu daripada subuh. Dan 2 rakaat dahulu daripada zuhur. Dan 2 rakaat kemudian daripadanya. Bermula sembahyang Jumaat, demikian juga seperti zuhur. Jadi syekh kita ni memilih pandangan Jumaat seperti zuhur. Iaitulah ada sunat ba'diyah seperti zuhur juga. Ada sunat qabliyah Jumaat, itu menjadi pertikaian ulama sebab asal Jumaat zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu azannya sekali. Jadi bila azan sekali tak ada lah qabliyah. Mari zaman Sayyidina Osman azan 2 kali, jadi orang mula salat sunat di situ. Jadi yang sabitnya dalam bab Jumaat ini iaitulah salat sunat ba'diyah, itu sabit. Adapun qabliyah menjadi pertikaian dan tidak menjadi kesalahan kalau kita sembahyang sunat. Kerana hari Jumaat ni dibenarkan salat sunat itu tidak ada waktu larangan pada hari Jumaat. Boleh salat sunat terus sampai orang azan. 2 rakaat kemudian daripada maghrib dan 2 rakaat kemudian daripada isya, iaitu 10 rakaat. 10 rakaat. Ingat dah. 2 sebelum subuh. Sebelum subuh maksudnya lepas azan. Jangan bangun tidur pukul 5 pagi, Allahu Akbar, 2 rakaat sunat fajar, tak masuk lagi. Itu sembahyang tahajud. Sunat fajar ini selepas azan. Besar pahala ni. Dalam riwayat lain Nabi kita sebut khairum min rak'atayil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Solat 2 rakaat fajar ini lebih baik daripada kita memiliki geran dunia dan isi kandungannya. Dunia ni geran dia duduk poket kita. Sekali isi kandungannya. Dengan masjid negara KLCC semua kita belakang. Lebih baik kita salat sunat 2 rakaat lagi. Ini kena buat. Pasal itulah saya tengok di tanah haram memang untuk fajar, azan dengan fajar dengan salat 20 minit dia bagi masa. Nak bagi peluang supaya orang. Tempat kita ini tengok mood. Dah. Setengah imam cepat, setengah tu lambat, tak sempat orang nak salat. Hadis 10 rakaat ini riwayat daripada Abdullah bin Umar. Di dalam Sahih Al-Bukhari, Abdullah bin Umar kata, "Hafiztu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat." Aku hafaz, ingat Nabi kita salat 10 rakaat. Format dia macam tadi. Ada riwayat lain daripada Ummi Habibah Ramlah binti Abi Sufyan, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yusalli lillahi kulla yawmin 12 rak'atan tatawwu'an." Mana-mana hamba yang jaga salat sunat 12 rakaat satu hari, illa banallahu lahu baitan fil jannah, Allah Taala akan bina sebuah mahligai dalam syurga.
Jadi riwayat Ibnu Umar 10, riwayat Ummu Habibah 12. Kalau kita ambil riwayat yang 12, nak letak di mana? Letak 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi itu riwayat 12. Macam mana cara format 4 rakaat? Dua-dua, ada setengah riwayat, setengah ulama mengatakan dalam kitab kita ni Bughyatul Mutatawwi'. Kitab ni cantik. Orang boleh baca Arab, tolong cari Bughyatul Mutatawwi' fi salati tatawwu'. Sedap bahasa Arab ni. Maknanya pencarian orang-orang yang nak lakukan salat sunat, tentang salat-salat sunat. InsyaAllah buku ni sudah diterjemahkan dengan bahasa Indonesia dan kita sedang usahakan untuk buang bisa-bisanya, insyaAllah. Yang 12 rakaat, 4 sebelum zuhur, sama ada kita buat dua-dua ataupun kita langsung 4 rakaat terus seperti salat zuhur. Mana tengok kalau masjid ni memang cepat imam dia, qamat. Kita buat 4 terus ataupun buat 2 rakaat. Nak lengkapkan 12 rakaat. Paling tidak pun ambil riwayat Ibnu Umar dalam Bukhari 10, riwayat Ummu Habibah yang diriwayat oleh Imam Muslim 12 rakaat. Jadi dua-dua ni ada belakang. Itu dipanggil sunat muakkadah. Sunat yang kuat Nabi kita suruh buat. Tawaran istimewa. Setiap hari dapat banglo kecil, mahligai dalam syurga. Nak tak nak mahligai ni? Nak. Tak payah jawab. Zuhur nanti kalau tak salat sunat tu tak nak lah tu. Kalau kau nak jawab, semua orang boleh jawab dah. Manusia ni bahagian jawab bisa, bahagian buat lemah. Baiklah, InsyaAllah jemaah kita hari ni semangat belaka. Kategori yang kedua, salat sunat rawatib ghair muakkad. Ghair muakkad maknanya tuntutannya, darjahnya kurang sikit tuntutan. Bukan tak tuntut, kurang sikit. Mana kalau yang tadi A, yang ni B. Iaitu 12 rakaat. 2 rakaat dahulu daripada zuhur, 2 rakaat kemudian daripadanya, dan 4 rakaat dahulu daripada asar, dan 2 rakaat dahulu daripada maghrib, dan 2 rakaat dahulu daripada isya. Biasa dia duduk di mana ni? Qabliyah. Lain daripada zuhur dia tambah. Yang riwayat Ibnu Umar tadi 10, dia tambah 2 lagi ni, dia anggap ghair muakkad, tidak masuk dalam muakkad. Tapi kalau kita pegang kepada hadis Ummu Habibah 4 rakaat tu semuanya muakkad. Itu pembahagian lah dari sudut pemahaman kepada hadis. Jadi naknya ghair muakkad ini 2 rakaat daripada zuhur tu tambahan. Jangan bertukar pula dengan yang atas tadi. Dia kata kau nak kontra ni. Atas ada dah dua yang kedua. Wadih? Jelas? Mana yang 2 ori itu, hak tu muakkad, hak tambahan yang kedua itu ghair muakkad. 2 rakaat kemudian daripadanya jadi 4 rakaat. Yang 2 tadi masuk muakkad. Bukan salah kira ni, tambahan, tulis itu, ekstra 2 lagi. Baru jelas. 4 rakaat dahulu daripada asar, dan 2 rakaat dahulu daripada maghrib, dan 2 rakaat dahulu daripada isya. Semua ni ada belaka dalil-dalil dia. Cuma saya tak nak panjangkan lah, sebab kita nak beramal dah, bukan nak cari dalil banyak sangat. Dalam kitab ni semua sekali dibawa dalil-dalil daripada hadis Nabi SAW. Ada berbagai-bagai jenis salat sunat di sini. Sebahagiannya kita akan petik nanti huraian daripada kitab Syekh Dr. Muhammad Umar Bazamul ni. Alhamdulillah, kalau tengok di kulit kitab dia ni ada tanda tangan Dr. Umar. Waktu saya jumpa dia di Madinah, saya kata, Syekh, aku nak terjemahkan kitab ni. Dia senyum. Dia kata, ambil email aku. Kalau sudah terjemah, mu email kat aku. Sampai hari ni tak sudah lagi. Pasal tu Syekh harap ni, kalau kita minta, Syekh, aku nak terjemah kitabmu. Dia kata, ni alamat aku. Dia tahu. Semangat saja, buat tak? Bawa ustaz ni. Saya pun termasuk yang kena sebiji dengan Syekh Umar. Tak sudah lagi sampai hari ni. Saya jumpa dengan Syekh Safiur Rahman Mubarakfuri, penulis buku Ar-Rahiqil Maktum rahimahullah di Madinah. Anak dia kawan dengan saya, satu universiti. Saya jumpa dia, Syekh Ar-Rahiqil Maktum, kitab sirah Nabi yang sangat cantik. Dia kata, dia beritahu saya, mu terjemah ke Malaysia, aku izinkan.
Sebab dia kata banyakkan terjemah-terjemah yang ada ni semua tak minta izin berlaku. Saya pemula dah terjemah, habis bab mukaddimah depan, balik-balik Malaysia, versi bahasa Malaysia sudah ada 3 terjemahan. Saya kata buat apalah aku meletihkan diri, bendanya dah siap. Tapi ada orang kata kena buat juga sebab Syekh dah bagi keizinan kepada kita, macam dia beri satu harapan lah, wallahu alam. Mudah-mudahan Allah Taala beri berkatnya waktu dan dapat laksanakan apa yang diminta. Allah cerita, banyaklah saya jumpa dengan penulis buku Arab ni, semua lagu tu lagu perangai. Entah tetapi dia tengok kita lain macam. Dia kata insya-Allah Syekh dakwah tu kan. Dia tayyib. Dia betul dia nombor telefon dia. Dia kata kalau siap telefon aku beri terus keizinan. Dia tahu dah kali ramai dah orang minta belum pada saya. Tak siap-siap sampai hari ni. Allahu akbar. Insya-Allah kita cuba siapkan. Kita ni sangat menarik. Bulatul Mutatawwi' ni menarik. Sebab dia ajar semua dalil, cara-cara kaifiah dia, dan dia sebut juga dalil-dalil yang tidak kuat. Tengok ni. Maka dinamakan sunat yang muakkad dan ghair muakkad sekaliannya nama dia rawatib. Rawatib, saya dah takrif definisi rawatib tu, iaitulah sunat yang dibuat secara tetap. Pasal itulah kita tak nak ada halangan kepada muslimin dan muslimat yang mendakwa mereka ni ada qada, kita halang mereka daripada melaksanakan salat sunat. Bila nak salat sunat? Ini rawatib bersifat harian, macam kita makan nasi. Selagi ada hidup, lagi ada makan. Selagi kita boleh salat fardu, kita ada rawatib mengiringi. Tapi kalau kita tak boleh rawatib sebab awak ada qada, awak kena tunggu habis qada, yang penanya tadi tanya 30 tahun lagi. Banyak kes ni berlaku. Bulan Ramadan timbul isu ni. Pak cik ni duduk main lila pergi mari tak haji. Mana pak cik tak salat sunat? Tak boleh, ustaz larang. Sebab saya ada qada. Habis kenapa tak qada? Penat. Seorang-seorang. Akhir sekali dak berlaku. Jadi kita jangan berilah harapan yang tinggi pada masyarakat supaya mereka dapat mengabdikan diri kepada Allah. Dinamakan semuanya itu rawatib dan tawabi'. Tawabi' itu maknanya ikut, mengiring kepada fardu. Tawabi' ikut fardu. Fardu zuhur ada, fardu asar ada, maghrib ada, itu panggil tawabi'. Maka wajib disebutkan rawatib yang ada qabliyah. Dan yang qabliyah dulu. Dan ba'diyah, kemudian itu disebut akan qabliyah dan ba'diyah dalam niat dia. Dan tiada ba'diyah disebut akan qabliyah. Yang tak ada ba'diyah kita sebut qabliyah saja. Seperti dikatakan usalli sunatul subhi raka'ataini, usalli sunatul asri raka'ataini, dan pada zuhur atau maghrib atau isya usalli sunatul zuhri ba'diyah, maka dikiaskan pada maghrib dan isya seperti yang demikian. Itu juga isu masalah ini, masalah niat ni kita dah bahas panjang di dalam bab rukun salat yang pertama dahulu. Letak nombor 1, yang nombor 1 salat rawatib. Nombor 2 iaitulah salat witir. Tanda situ salat witir itu letak nombor 2 di dalam siri salat sunat yang kita nak pelajari. Allah. Dan setengah daripada sunat yang muakkad, tuntutan yang kuat, dikerjakan dan dikekalkan mengerjakan dia, iaitulah sembahyang witir. Diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-witru haqqun faman lam yutir falaysa minna. Bermula sembahyang witir itu sebenarnya hak. Maka siapa tiada mengerjakan witir, maka tiadalah dia daripada kami. Siapa tak buat witir, ini bukan pengikut aku. Sebab itulah sebahagian daripada ulama memperwajibkan salat witir. Tengok kawan-kawan kita, orang-orang yang pengikut mazhab Hanafi, dia mesti sembahyang witir lepas sembahyang isya. Macam selalu. Laju juga ekspres, lebih daripada apa lagi, laju lah. Yang penting dia mesti kena buat. Sebab dia ada beza di antara fardu dengan wajib. Dia bukan fardu, tapi dia wajib. Dalam kita fiqh yang pengikut mazhab Syafi'i ini, dalam ijtihad dia, tak dalam bab lain pada haji, wajib dengan fardu sama. Jadi dia tak jadi wajib.
dalam hadis yang disebut dalam kitab kita ini, al-witru haqqun, hadis riwayat Imam Abu Daud dengan sanad yang dhaif. Tapi ada lagi riwayat lain daripada Abi Ayyub Al-Ansari dengan lafaz al-witru haqqun ala kulli muslimin. Witir itu menjadi hak ke atas orang muslim. Faman ahabba an yutira bi khamsin falyaf'al. Siapa nak witir 5 rakaat, buat. 5 tu 1, 2, 3, 4, 5 baru duduk tahiyat akhir dan salam. Jangan 1, 2 duduk, tak. Terus sampai 5. Kalau nak duduk kena bagi salam. 2 salam, 2 salam, 2 salam. Rakaat yang akhir sekali yang ke-11 barulah kita witir. Ataupun kita rangkul terus. Nak cepat, aku malam ni nak ayat 7 rakaat witir. Fadal. Allahu Akbar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baru duduk tahiyat akhir. Fa wa man ahabba an yutira bi thalas falyaf'al. Siapa dia nak buat 3, buat. Wa man ahabba an yutira bi wahidatin falyaf'al. Orang nak salat 1 rakaat, buat. Hadis ni riwayat Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Hadis yang kedua ni. Dan sebanyak-banyak rakaat salat witir itu 11 rakaat. Itu paling banyak. Dan sekurang-kurangnya 1 rakaat. Paling minima tak boleh buat malam ni. Letih sangat, habis kemuncak dah kita punya letih. Nak salat pun dengan pejam mata, buat juga 1 rakaat. Jangan tak buat. Ataupun bangun ni dah lewat dah. Subuh 5.44. Kita sedar 5.40. Ambil wuduk cepat, sempat lagi 1 rakaat. Buat juga. Tapi jangan malam ni relax, tak ada apa-apa. Tak apalah, malam ni 1 rakaat je. Ulama kata tidak baguslah tu. Terlalu malas sangat. Tapi lebih baik kita tak buat. Tetapi seyogianya sepatutnya lah. Jangan dikerjakan dia 1 rakaat sahaja kerana khilaful aula. Mana khilaf daripada aula yang terbaiknya kita buat paling minima buat 3. 3 ni boleh direct terus. 1, 2, 3 baru duduk. Jangan jadi maghrib. Itu nama maghrib. Duduk rakaat tahiyat awal lepas tu bangun pula lah, itu maghrib. Nak 1, 2, 3. Baru duduk dan tahiyat. 1 tahiyat je lah, dan salam. Dan tiada mengapa ia disimpan. Bukan. Contohnya malam ni aku nak salat 11 witir. Lepas semaya Isya, lepas sunat rawatib Isya, kita semaya witir dulu 2 rakaat. Lepas tu bangun tengah malam 2 lagi. Dekat subuh sudah 1. Itu dia panggil simpan. Save dulu. Save. Habis yang ke-11 barulah kita baru jadi sudah. Allahu Akbar. Sekurang-kurang akmalnya 3 rakaat. Maknanya sekurang-kurang yang sempurnanya kita buat 3 rakaat. Dibaca ayatnya pada rakaat yang pertama, kemudian daripada Fatihah Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Dan pada rakaat yang keduanya kemudian daripada Fatihah Qul ya ayyuhal kafirun. Dan pada rakaat yang ketiga kemudian daripada Fatihah Qul huwallahu ahad. Itu format untuk 3 rakaat. Adapun yang kita nak buat 11, bacalah mana-mana pun, yang pentingnya Al-Fatihah itu ada. Demikian lafaz niatnya usalli sunnatul witri raka'atain lillahi ta'ala. Dan pada lafaz niat yang serka itu bunyinya usalli sunnatul witri. Jadi kita niat dalam hati kita, aku salat witir 1 rakaat, salat witir 3 rakaat. Kalau kita nak buat 3, yang 2 tu dia panggil syaf'atul witri. Saja aku semayang syaf'atul witri, mana aku nak semayang ini nak melengkapkan witir. 2. Itu yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, salat dan setengah daripada sembahyang sunat yang muakkad, iaitulah sembahyang sunat duha. Alhamdulillah, salat sunat duha ni besar pahala dia. Sabda diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafaza ala syuf'ati duha ghufira lahu dhunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahri. Siapa yang memeliharakan 2 rakaat duha, diampunkan baginya segala dosanya
dan jika ada ia seumpama buih di lautan. Jadi hadis ini tanda diriwayat oleh Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah, sanadnya dhaif. Walaupun dhaif di sini ada yang sahih di bawah. Ada yang sahih di bawah, iaitulah dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Berpagi-pagi atas tiap-tiap segala sendi daripada seorang kamu itu berkehendak pada sedekah. Bila kita sedar daripada tidur, tengok tangan gerak, mata bergelip, mulut cakap, sendi-sendi semua okey berlaku. Sepatutnya tanda syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, kita beri sedekah setiap sendi. Nak bayar berapa sen? Satu sendi nak bayar berapa sen? 50 sen cukup? Takkan nak 20 sen? Masuk tandas tak cukup 20 sen sekarang di KL dah. 50 sen satu sendi. Manusia ni ada 380, 360 sendi kita. Cuba kali berapa sen? 180 ringgit tiap pagi kena bayar. Mana nak ambil duit? Sudah dia. Tengok Nabi kata apa? Maka tiap-tiap tasbih sedekah, dan tahmid alhamdulillah sedekah, tiap-tiap tahlil la ilaha illallah sedekah, tiap-tiap takbir Allahu akbar sedekah, dan menyuruh dengan ma'ruf, suruh orang buat baik sedekah, dan tegah daripada mungkar sedekah, dan memadai daripada yang demikian itu 2 rakaat yang dilakukan salat keduanya pada waktu duha. Kata alhamdulillah. Alhamdulillah, tak payah bayar 1 sen. Nabi kata cukup tanda syukur dengan kita sembahyang sunat duha 2 rakaat. Cukup dah tu. Hari ni buat dah. Bayar dah. Cukai anggota bayar. Alhamdulillah, yang tak bayar lagi boleh bayar. Tapi masalah kita hari ni, orang dah tulis dalam buku-buku ajaibnya solat duha. Dia duduk sibuk solat, dia panggil solat duha ni solat ekonomi. Siapa dia nak subuh dah rezeki, tenda dia mudah kena, nak minta banyak jual laku, bayar solat duha. Jual lah kita, kan jual lah. Kita letak kepentingan solat duha bukan duduk di masalah duniawi, duduk di masalah tanda syukur kepada Allah Azza wa Jalla, dan tanda seorang itu baik. Dalam hadis Nabi kita sebut lagi, dalam hadis Abu Hurairah, awsani khalili bisalas, kasih aku pesan pada aku 3 perkara. Salah satu daripada 3 itu salat rak'atay duha, sembahyang sunat duha. Allahu akbar. Ini sangat penting. Dan adalah sekurang-kurangnya 2 rakaat. Lafaz niat dia macam biasalah, usolli sunat duha, sahaja aku sembahyang duha 2 rakaat kerana Allah. Dan sebanyak-banyaknya maksima yang kita boleh buat duha 8 rakaat. Ada riwayat mengatakan boleh pergi kepada 12 rakaat. Jadi kalau kita boleh buat 2 pun alhamdulillah. Bagi saya lah, di zaman moden hari ni, dekat-dekat dengan dia nak kiamat ni, kalau boleh kekal 2 rakaat duha setiap hari tak miss, orang ni termasuk di kalangan wali min auliyaillah. Kalau boleh 8 lagi cantik, boleh 12, ada riwayat kata 12 rakaat. Buat 8, buat 12. Dan waktunya, bila waktu duha ini, kemudian daripada naik matahari segala. Segala ni payah kan kita kena gala. Orang Kuala Lumpur boleh kena gala. Gala yang buat kait pokok tu gala. Jadi kalau kita di sini, kalau orang di Felda masalah gala ni. Kalau kelapa sawit yang tua tu gala dia tinggi. Macam mana kita nak tahu skema yang mudah? Dalam takwim kita tu dia buat 28 minit lepas syuruk. Lepas syuruk 28 minit masuklah waktu duha. Itu permulaan waktu duha. Maknanya lepas pada naik matahari beberapa minit, ada anggaran 28 minit, 20 minit ke kurang lagi, kita boleh salat permulaan salat duha. Dan yang afdalnya serubuk, tak bagi serubuk, bagi depan serubuk, maknanya 1/4 hari. Bila 1/4 hari, dia panggil waktu panasnya kaki anak unta.
Ini istilah panah kaki anak unta ni. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sebut salatul awabin. Dia panggil apa ni? Salat duha ni salatul awabin. Tulis. Dalam hadis Muslim, salatul awabin hina tarmadul fisal. Salat awabin, orang yang banyak kembali kepada Allah Ta'ala ini, iaitulah ketika panasnya kaki anak unta. Dia kata 1/4 hari. Mana kalau kita sini dalam pukul 9, pukul 10 pagi tu panas kaki tu kan. Itu waktu yang afdal salat duha. Tapi tak cara. Kita nak pergi berjabat, contohnya sebelum turun rumah, dah lepas dah waktu larangan salat, kita terus dengan duha, boleh. Tidak jadi halangan di situ. Tapi yang afdalnya bila ketika panas kaki anak unta, maknanya matahari naik lah, naik sungguh lah, dalam pukul 9, pukul 10 pagi. Dan dibacakan surah kemudian pada Fatihah, daripada rakaat yang pertama wasyamsi wadduhaha, dan rakaat yang kedua kemudian Fatihah wadduha wal laili idza saja. Jadi itu format nak suruh munasabah ya, munasabah dengan duha tu baca duha. Kalau baca Al-Fatihah nak baca surah Baqarah tidak jadi masalah. Bacalah apa-apa surah yang kita ingat. Yang kata kenapa tak sembahyang duha tu? Baru nak hafal surah wasyamsi wadduhaha, tak sembahyang tak apa. Baca Al-Fatihah. Hak kita ingat apa dia? Surah Watin, baca Watin, surah Izzah baca. Jangan menghalang, jadi halangan sampai pada nak buat tak boleh. Yang keempat, dan memeliharakan sunat isyraq 2 rakaat. Bila waktu isyraq, waktunya naik matahari sekira-kira lepas waktu karahiyah. Waktu karahiyah ini waktu dilarang daripada salat. Itu waktu karahiyah, waktu larangan salat. Sunat isyraq dipanggil. Jadi sunat isyraq ni macam mana keadaan dia? Kita tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, sunat isyraq. Waktu dianya selepas syuruk. Kalau syuruk 7-10 minit, sekarang ni kita kena tambah lagi lebih kurang dalam 10 minit. Mana 7.20, bolehlah kita salat sunat. Ada tidak salat sunat isyraq ni? Dibahas panjang. Pandangan yang dikemukakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas kata salat isyraq itu iaitulah salatul duha. Dalam kitab Bughyatul Mutatawwih ni dia sebut salat isyraq itu iaitulah salat duha. Jadi saya pun lebih cenderung kepada apa yang disebut daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ini. Dia kata salat isyraq itu sendiri adalah salat permulaan salat duha. 10 minit selepas daripada syuruk naik matahari. Naik matahari itu waktu tamatnya waktu subuh. Tak boleh salat lagi. Kadang-kadang kita rasa terkejut tengok makcik ke pakcik yang duduk masjid, bila tengok waktu syuruk di kalender terus dia salat. Itu waktu larangan keras daripada salat sunat. Larangan keras. Nabi kita larang salat subuh 2 kali. Daripada salat subuh, lepas salat subuh sampai naik matahari. Itu larangan. Naik matahari syuruk sampai betul-betul matahari naik, itu larangan keras. Sebab waktu itu waktu syaitan sujud kepada matahari. Kita pergi sujud juga situ. Itu larang. Dia kena ingat, kita kena naikkan dia, tambah lagi 10 minit, 15 minit. Kalau 28 minit lagi cantik. Mungkin orang dah tunggu lama daripada subuh. Menunggu subuh ni cantik. Nabi kata apa? Tengok dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, man sallal ghadata fi jama'atin. Siapa dia salat subuh berjamaah. Dengar ni. Summa qa'ada yazkurullah hatta tatlu'a asy-syams. Dia duduk tempat salat dia, tak keluar-keluar sehingga naik matahari. Kita kena bawa lah, bawa Quran, bawa zikir kita, bawa, kalau ada kuliah dengar ustaz ceramah. Kalau tak ada kuliah kita baca zikir pagi, kan? Yang kita dah belajar zikir pagi tu. Kemudian baca Quran, apa pun dibaca. Bila naik matahari, melepasi waktu larangan tadi 10 minit saya anggarkan, summa shalla rak'atain. Dia lakukan salat 2 rakaat.
Inilah salat. Ada setengah ulama kata isyraq, ada setengah kata permulaan duha. Kita tak nak kelahi dalam masalah nama ni. Yang pentingnya salat sunat 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin. Bagi dia pahala haji dan umrah. Qala sallallahu alaihi wasallam tammatin 3 kali ulang haji dan umrah yang sempurna. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi dengan sanad yang hasan. Nak tak nak kita? Siapa dia nak haji yang sempurna? Lepas main subuh jangan keluar daripada masjid, tunggu sampai naik matahari, melepasi waktu karahiyah, waktu larangan, dia salat sunat 2 rakaat, dia dapat pahala haji dan umrah yang sempurna. Hari-hari kita boleh haji. Hari tak sempat tak nak kerja, hari tak kerja. Hari Sabtu boleh, hari Ahad tak sempat pula, nak balik tengok, tanyalah ustaz. Sudah. Tak apa, tu boleh ulangan banyak lagi. Siaran ulangan masih ada, tapi nak tunggu duha tak apa. Ada setengah orang tak apa, selalu dia tak ada masalah ustaz, tak sempat hari ni esok. Boleh ke SMS kat Malakul Maut esok sempat lagi ke tak? Boleh tanya dia, mana tak mati lagi lah esok. Sedap cakap, tak apa tak sempat hari ni esok. Jadi bab ibadat ni pandai sungguh dia dah. Tapi kalau bab nak isi borang apa-apa, tak boleh tak pergi hari ni, miss ni. Hari ni last day. Dengan bab dunia ni last day lalu dah. Last day ke apa dah. Tutup tarikh. Tapi dengan akhirat nak tangguh lagi besok. Jadi insya-Allah para jemaah sekalian sentiasalah meraih haji dan umrah yang sempurna ini. Sembahyang sunat isyraq itu 2 rakaat, baca qul ya al-kafirun dan qul huwallahu ahad. Kemudian kita berpindah pula kepada salat sunat yang berikutnya. Salat sunat yang berikutnya iaitulah sunat, demikian lagi sunat memelihara salatul awabin. Salatul awabin ni dalam kitab kita ni kata 20 rakaat. Berapa dalam kitab? 20 rakaat, sekurang-kurangnya 2 rakaat, dan waktunya antara maghrib dan isya. Lapak niatnya usalli sunatul awabin, saja aku sembahyang sunat awabin. Cuma kita tengok dalam perbahasan yang dibahaskan di sini, salatul awabin yang terdapat dalam hadis yang sahih yang dicerita oleh Imam Muslim, iaitulah Nabi menamakan salat duha itu salatul awabin. Salat duha itu salatul awabin. Adapun salat 20 rakaat lepas maghrib ini, ada setengah riwayat mengatakan siapa dia semayang lepas maghrib dengan isya 20 rakaat, Allah bina sebuah rumah dalam syurga. Ulama mengatakan hadis ini maudhu', tidak sahih. Ada yang menilainya hadis ini dhaif. Ada yang menilainya dhaifun jiddan. Jadi sandaran kepada awabin 20 rakaat lepas maghrib itu sandaran-sandaran yang tidak kuat. Kalau saya tak ada hijau, tak ada orang ceramah lagi, aku nak salat sunat, tak suruh niat awabi ke apa-apa, aku sembahyang sunat, bismillah, tawakkal ala Allah, tidak menjadi halangan sampai 20, 50 rakaat aku baca salat. Tapi kalau nak sandar dengan hadis-hadis ini, para ulama kalau saya baca dalam kitab kita ni memang nilaian-nilaiannya cukup panjang. Allahu akbar. Jadi hadisnya kata Al-Iraqi ini ulama yang takhrij hadis Ihya Ulumuddin, dia kata wa fi isnadihi jahalatun wa nakaratun, panjang ceritalah. Ini istilah-istilah ulama hadis. Saya simpulkan di sini, hadis yang mengatakan salat lepas maghrib itu semuanya hadis-hadis yang lemah, ada yang mengatakan dhaifun jiddan dan termasuk dalam hadis maudhu'. Wallahu alam. Kita terus pergi kepada yang seterusnya. Salat sunat, demikian lagi salat sunat zawal. Salat sunat zawal ni macam mana? Kalau waktu zawal, iaitulah waktu dah masuk waktu zuhur. Jadi salat sunat zawal ni boleh duduk di bawah kategori salat sunat qabliyah zuhur. Sebab zawal ni waktu masuk waktu zuhur.
Jadi dalam kitab kita kata ni, salatu zawat hadhihi salatu dakhilatun fi ratibatil qabliyati li salati zuhur. Jadi salat zawal ni tulis kat tepi kitab tu, ini termasuk di dalam sunat qabliyah zuhur. Dia matahari ni macam ni, duduk di tengah langit. Tengah-tengah langit itu dipanggil fi kabidis sama. Pada waktu itu dilarang daripada salat sunat. Sehingga zawal, sehingga matahari condong ke arah barat. Bila zawal masuk waktu zuhur. Orang dah azan zuhur pada waktu itu, jadi salat sunat ini termasuk dalam kategori salat sunat qabliyah zuhur. Dan demikian lagi salat sunat 2 rakaat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid ini sangat besar pahala dia. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suruh kita sembahyang sunat, bila masuk seorang kamu iza dakhala ahlul masjid fala yajlis hatta yusalli rakaatain. Jadi salat sunat ini termasuk dalam salat sunat tanda kiamat. Tadi saya sebut dalam tanyalah ustaz tadi, di antara tanda kiamat hari ini orang masuk dalam masjid tak salat sunat. Bahkan kita masuk dengan kuliah, ustaz ngajar dah, wah terlambat sikit, pak duduk selalu hangguk situ. Mana sembahyang sunat? Tak ada. Ada setengah ustaz, minta maaf lah, saya banyak sebut ustaz ni, takutnya marah orang. Biarlah, kita marah, kita sebut nama tak tahu siapa kan. Ada setengah ustaz, bila murid dia salat sunat, dia larang. Dia kata salat sunat itu sunat, dengar ceramah ni fardu wajib. La ya akhi, Nabi kata iza dakhala ahad, bila kamu masuk dalam masjid la yajlis, jangan duduk sehingga dia salat sunat. Kalau kita masuk waktu duha, salat sunat duha. Masuk orang dah lepas zuhur dah, kita masuk lambat, salat di masjid lain maghrib, sampai-sampai ustaz duk kuliah, salat sunat ba'diyah maghrib. Duduk tak boleh. Itu larangan. Jadi waktu larang pun, waktu nahi lepas maghrib, lepas subuh, barulah kita salat sunat tahiyatul masjid. Jangan duduk, ini tanda kiamat orang tak duduk lagi. Masuk dalam masjid ustaz kuliah pun tak nak pergi dengar kuliah dah tu. Kalau nak pergi akad majlis kahwin, tak usah cerita lah tu. 200 orang masuk, siap dengan junjung, dengan barang-barang perkahwinan lagi. Seorang pun tak salat. Satulah saya cukup cerita lagi ni, apabila masjid kita dibuat tempat akad nikah, tapi orang yang masuk masjid tidak menghormati kehormatan masjid. Masuk tahiyatul masjid tak ada, bercampur gaul laki-laki perempuan. Apa lagi? Majoriti ulama mengatakan orang perempuan haid tak boleh masuk masjid. Takkanlah pak tak siuk nak tanya makcik nanti adik ni salah ada kalau duduk kat luar, patut kena buat juga iklan. Macam dia buat iklan kanak-kanak kan, kanak-kanak solat di luar, ini pun orang perempuan uzur aduk kat luar. Habis aku nak posing kat mana? Kat tangga nanti. Dia nak masuk masjid tempat nak posing dengan pengantin, silap-silap pengantin perempuan sendiri pun tak boleh salat juga. Banyak masalah hari ini, kehormatan masjid telah dilanggar. Ini tanda-tanda kiamat. Apalagi hari ini dalam masjid kita sudah bunyi macam gereja. Apabila deringan telefon dengan muzik-muzik dalam masjid cukup banyak hari ini. La haula wala quwwata illa billah. Ini saya bila masuk cerita masjid ni kita rasa sedih sebab kesucian masjid telah tidak dijaga. Bahkan kalau hak jaga melampau pula jaga. Dijaga sungguh. Lebih-lebih pula jaga kan. Tapi masjid negara okey. Orang bukan Islam hari pun tak ada masalah. Semua je sengih dekat luar tu. Dia ambil gambar kat pintu kita, dia mari tengok, ambil gambar, dia pergi. Kalau kita mengharapkan dia dengar ceramah ni, mudah-mudahan dapat hidayah kan. Macam mana nak suruh dia dengar? Kita buat kursi kat tepi tu, dipersilakan dengar dah. Allah. Dan sunat wudu. Sunat wudu ni sunat yang besar. Bila kita ambil wudu, kita di antara sunatnya kita kena lakukan salat sunat selepas wudu. Ini pun termasuk di kalangan salat sunat yang tidak ada larangan, boleh buat bila-bila masa. Dan 2 rakaat sunat orang yang hendak berpergi-pergian. Apa dia orang nak pergi-pergian? Iaitulah salat sunat musafir. Jadi ada setengah salat-salat sunat ini saya tak nak bahas panjang dah. Ada setengah tu ada dalilnya, ada setengah tu tidak ada sandaran yang kuat. Dan demikian lagi niat dia saja aku sembahyang sunat musafir kerana Allah Taala. Dan demikian lagi salat sunat kudum, salat sunat selamat kembali. Biar hal ni memang jelas. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila balik daripada musafir, dia akan pergi ke masjid dulu. Lepas tu dia salat sunat di situ, baru dia balik ke rumah kita, ke rumah dia. Ini di antara salat sunat yang tertinggal. Salatul qadim
minas safar. Ini ada Nabi kita lakukan. Lapak niatnya saja aku sembahyang sunat qudum, saja aku sembahyang sunat selamat sampai 2 rakaat sunat taubat. Sunat taubat ni bukan menjadi agenda tetap. Setengah masyarakat ni dia kata, saya ustaz, tiap-tiap malam saya main sunat taubat. Tidak menjadi agenda. Dia kata sunat taubat ni bila kita berdosa, kita terbuat perkara-perkara yang tak baik. Bila kita rasa satu benda yang kita tak baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar, ma min rajulin yaznibu zamban. Mana-mana orang yang berdosa, kemudian dia pergi ambil wudu, dia solat, kemudian dia berdoa dengan doa ni, maka itu dia panggil sunat taubat. Tapi bukanlah menjadi agenda tetap, aku tiap malam mesti sunat taubat. Tidak menjadi syarat. Ini bukan sunat rawatib. Ini sunat-sunat termasuk dalam di bawah agenda salat sunat apabila berlaku keperluan sedemikian. Dan 2 rakaat sunat berkahwin. Lepas dah lah dah. Lepas dah. Masa kahwin dulu salat sunat ke tak? Dah. Tak sempat ustaz, cakap nak salat sunat. Make up penuh kat muka nak solat. Nak salat sunat kat mana kan? Cuma orang timbul salat sunat berkahwin ni lepas akad nikah tu terus solat di situ ke, dekat dengan pentas kahwin tu, juru gambar duk tunggu kat situ. Jangan. Ini pengantin baru nak salat sunat kahwin. Macam tu kan? Lah, kita tengok dalam riwayat yang ada ni, salat sunat kahwin ni. Dalam kitab ni ada diajar cara-cara. Tapi kena belajar betul-betul lah. Salat sunat tu zawaj. Jadi bila orang tu dah bertemu, waktu sudah bertemu dengan isteri dia, jumpa dengan isteri dia pada malam tu, pada malam dia jumpa dengan isteri dia, barulah dia ni salatu zawjaini ma'an fi awwali ma yaltaqiyani 'inda dukhul. Saya baca dia punya tajuk. Ini daripada beberapa sahabat. Abi Sa'id, Maula Abi Sa'id kata, saya berkahwin. Maka saya pun dalam majlis kahwin ini saya panggil beberapa orang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, di antaranya Ibnu Mas'ud, Abu Zar dan Huzaifah. Maka bila mari waktu uqimatus salat, bila mari waktu salat, Abu Zar pergi jadi imam. Faqalu ilaika, mula menjadi imam. Jadi dia bagi tolak sama dia. Maka orang ni pun pergi jadi imam. Dia pun ajar. Sahabat-sahabat ni ajar kepada Abi Sa'id, Maula Abi Sa'id. Dia kata, iza dakhala alayka ahluka, bukan lepas akad nikah terus solat situ. Saya bimbang hari ni, takut jadi satu sunnah. Dia panggil sunnah salat sunat akad nikah. Ini bahaya. Masyarakat ni suka meniru. Tengok orang buat, nak buat juga. Cari glamour orang panggil. Iza dakhala alayka ahluka, bila ahlimu, isterimu masuk nak jumpa dengan kamu pada malam perkahwinan itu, fasalli rak'atain, ambil wuduk dulu, salat 2 rakaat bersamalah suami isteri ini. Thumma salillaha min khairi ma dakhala alayka, kemudian minta doa sama-sama dengan Allah Ta'ala. Minta Allah Ta'ala bagi zuriat yang baik, kehidupan yang bahagia, semua sekali. Summa sya'nuka wa sya'nu ahlika, lepas pada tu mu dengan isterimu lah, pandai-pandai mu lah cakap tu. Sahabat pun tak ajar lebih-lebih. Mungkin orang dah kahwin tanya apa lagi kan. Ahli sya'nuka itu, ini disebut tentang riwayat-riwayat di sini yang menyebutkan kepada kita rak'ataini inda dukhul, ketika bertemu isteri. Jadi ingatlah, jangan jadi satu budaya setiap kali lepas salat, lepas akad nikah ya. Dulu budaya batal wudu. Sudah, lepas akad nikah batal wudu dulu, salam habis dengan orang atas masjid. Tak kira pak cik ke mak cik. Batal wudu apa ni, buat benda haram atas masjid. Nak salam isteri dia sudah, salam dengan keluarga dia. Jadi jangan buat sunat selepas akad nikah.
Tak ada sunat akad nikah. Yang ada sunatnya waktu suami isteri nak bertemu pada malam nanti. Malam ke siang ikut dia lah. Tengok waktu yang sesuai. Dan 2 rakaat sunat perhentian. Jadi kalau kita musafir, bila kita berhenti mana-mana tempat, kita salat di situ. Dan 2 rakaat sunat ihram. Sama ada ihram haji ataupun umrah. Ini masih lagi perkara-perkara yang dibincangkan oleh para ulama. Dan 2 rakaat sunat tawaf. Sunat tawaf ini sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita lepas dia tawaf, dia akan lakukan salat sunat 2 rakaat. Wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Ambillah makam Ibrahim itu menjadi tempat salat. Makam Ibrahim jadi tempat salat. Jadi kita makam Ibrahim kat depan, kenal makam Ibrahim kat mana? Yang dalam batu botol yang bulat tu, tapak kaki Nabi Ibrahim tu. Itu makam Ibrahim namanya. Cerita panjang makam Ibrahim tu baca dalam buku sejarah Mekah telah. Saya pun tak sempat dah hari ni kita nak ceritakan, kita waktu lain pula insya-Allah. Jadi ambil side sama ada belakang betul-betul ataupun kalau orang ramai ke belakang lagi, yang pentingnya sudut makam Ibrahim. Dan 2 rakaat sunat istikharah. Sunat istikharah ni kita kena baca. Bila ke sunat istikharah? Bagi orang yang kesamaran antara 2 pekerjaan. Kesamaran 2 pekerjaan. Jangan nak tak ada apa-apa lagi. Aku ni nak kahwin ke tak nak kahwin? Allahu akbar. Ya Allah, kalau aku kita tahu dah kahwin itu mesti benda baik. Yang kita nak ni bila kita dah buat keputusan. Putus dah nak, cuma nak tahu yang ni ke yang ni. Ataupun kita putus nak orang ni nak kahwin, dia tengok orang perempuan ni lawa, cantik, comel, cukup syarat hal dia nak. Jangan syarat orang lain nak, dia nak sebab dia yang nak kahwin. Ni masalah anak-anak kita ni duduk mengadu hal. Dia kata ustaz, saya pilih yang lain, mak saya pilih yang lain. Mana boleh? Mak dia bukan nak kahwin, anak dia yang nak kahwin. Jangan duduk berkerah dengan anak ni. Dah. Sebab mak dia suka yang macam ni, anak dia suka lagu ni. Nak kata apa? Mak suka tengok yang kurus-kurus, anak dia suka tengok yang gemuk kan. Berbeza kita dengan mak kita dalam masalah begini. Maka bila kita dah azam tu, barulah kita istikharah. Bukan kata di awang-awangan lagi, aku ya Rabbi nak kahwin. Allahu akbar. Tunjukkanlah kalau kahwin tu baik, siapa kata kahwin tak baik? Cuma tempoh masa tu bila. Jadi bila tengok orang ni nak, barulah kita istikharah di atas satu benda. Jangan istikharah di awang-awangan kata orang. Tak tahu siapa. Aku nak ni dalam satu kelompok ni, hak mana baik tunjuk ya Rabbi. Itu tak ada usaha lagi tu. Nak kita usaha dulu, kita siasat dulu, kita kaji dulu, kemudian yang batin, yang tersembunyi, yang tersirat, yang kita tak nampak, barulah istikharah tanya Allah. Ini tak buat apa-apa lagi, terus istikharah. Itu yang tak nampak tu. Yang payah nampak. Satu lagi, belum tengok lagi perempuan tu. Orang cerita, anak makcik tu lawa. Ya Allahu akbar. Anak makcik tu. Bila nak nampak dia tak tengok lagi kawan tu. Lepas tengok baru nampak. Ni baru nampak. Ke macam mana? Masalah istikharah ni letih saya nak jawab ni. Macam mana ustaz? 4 kali istikharah. Tak nampak-nampak juga. Kata mungkin tengok dia tak lagi. Mana nak nampak? Kita tengok dulu baru nampak. Jadi sunat istikharah ni salah satu daripada amalan sunnah yang tertinggal lagi. Orang tertinggal sebab tak nampak. Tak nampak kelebihan. Dia kata apa ni? Dan 2 rakaat sunat istikharah bagi orang yang kesamaran antara 2 pekerjaan. Jadi kita minta Allah SWT memilih kebajikan baginya. Demikianlah lapak niatnya usalli sunatul istikharah. Niat dalam hati kita, saya akan sembahyang sunat istikharah 2 rakaat. Allahu akbar. Maka dibacanya pada surah kemudian daripada Fatihah. Pada rakaat yang pertama qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat yang kedua qul huwallahu ahad. Kemudian daripada memberi salam dengan baca doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra, letak garis di bawah hadzal amra. Sebab di situlah kita tanya Allah. Tengok. Dia kata, ya Allah ini astakhiruka, aku minta istikharah dengan kau ya Allah. Minta takdir dengan kekudratan kau. Minta dengan kelimpahan engkau, karena engkau yang memberi takdir dan aku tak bagi. Engkau yang mengetahui, wala alam, aku tak tahu. Wa anta 'allamul ghuyub, engkau maha mengetahui
Ini dia panggil kaedah kita nak minta dengan Allah, kita kena puji dulu. Baru minta. Tapi dengan orang kalau puji lebih-lebih sangat menyemok pula dah. Kita dengan Allah dah kena banyakkan puji dulu baru kita minta. Barulah kita minta, Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra. Ya Allah, pada ilmu kita serah pada ilmu Engkau ya Allah yang azali, hadzal amra, pekerjaan ini. Siapa di situ sebut. Nak beli kereta, nak beli rumah, nak pergi situ, nak kahwin, nak tu nak ni, khairun li fi dini, memberi kebaikan pada aku dalam agama aku, wa ma'ashi kehidupan aku, wa aqibati amri, akhir pekerjaan aku, ajil amri wa ajli, yang segera yang lamanya, faqdurhu li wa yassirhu li, takdirkanlah pada saya, permudahkanlah urusan. Ini saya dengarlah sahabat-sahabat tu cerita, dia kata ya Allah, berkat istikharah ni bila Tuhan nak beri jadi. Ada kawan saya tu, dia belajar di universiti, habis nak pergi minta, dia istikharah dah, berkenan dengan budak ni, dia nak pergi minta budak ni bawa taksi pergi minta. Ayah budak ni tengok lain macam, dia kata aduh nak mari bawa taksi minta anak aku habis universiti. Oh, pening ayah dia nak minta. Tapi kuasa istikharah Allah Ta'ala akan tunjuk jalan yang mudah. Kadang-kadang ada orang lain yang bantu, kadang-kadang anak dia sendiri, macam-macam. Kita tak tahu macam mana nusrah setiap orang mendapat pertolongan Allah, tak tahu. Kalau tanya setiap orang kita, semua istikharah lakukan dalam ini. Berbeza. Ada orang boleh mimpi, ada orang macam ni, ada orang tersepak tunggu, ada orang macam-macam. Ada setengah kawan saya tu, dia tengah baca surah Al-Kahfi. Sampai betul-betul akhir surah Al-Kahfi, orang azan, buka-buka tengok layar sebelahnya surah Maryam. Kebetulan budak yang dia nak tu nama Maryam. Jadi dah. Mudah ke dia nak boleh istikharah. Macam-macam pengalaman ni kita tak nak kata. Kalau tanya saya, mana macam Ustaz tanda? Tak boleh. Tak boleh sebab berbeza, setiap orang tu berbeza. Yang pentingnya kena buat salat istikharah. Allah tengok hadis ni, baca sampai akhir lah doa ni. Kalau nak makna terjemahan dia, tengok dalam buku kita Perisai Muslim, lengkap dalam tu dengan syarah-syarahnya sekali yang sudah saya huraikan. Dan setengah daripadanya sembahyang sunat hajat 2 rakaat. Sembahyang sunat hajat ni apabila kita ada keperluan, bila kita ada hajat, kita sembahyang sunat dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, minta Allah Taala beri kepada kita, insya-Allah Tuhan akan beri mengikut apa yang kita nak. Dan dibaca qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat yang pertama dan qul ya huwallahu ahad pada rakaat yang kedua. Kemudian daripada salam dibacanya alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu sampai ke akhir kitab kita ni. Panjanglah panjanglah kitab kita ni, doa-doa ni cantik, kita cuba baca. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Kemudian dia selawat Allahumma shalli ala sampai ke ada subhan. Kemudian memohon Allah Taala akan hajat. Simple je, dalam kitab kita ni mudah. Yang betul format dia nya alhamdulillah, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian minta hajat apa. Bahasa Melayu boleh. Ya Allah aku nak tu nak ni, sibuk. Doa sendirilah senang. Ni setengah kita ni suruh orang lain doa pula. Orang lain doa pula, dia mari dia tengok dulu apa minumnya hari ni. Kalau kuat, Ustaz, maaflah Ustaz, panggil tengah hari nak jamu laksa je. Tak apa panjang lah doanya kan. Pasal laksa panjang dah. Itu dipanggil atau dibaca kemudian daripadanya ini doa yang disebut ni. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Jadi panjang doa-doa ni boleh ambil dalam kitab kita ini insya-Allah. Cuma yang saya nak sebut dalam ada setengah kitab kaifiat salat hajat dalam kitab kita ni, alhamdulillah ringkas. Ringkas tak dalam kitab kita ni? Ada setengah format dalam buku doa ni, dalam buku salat ni. Salat hajat 12 rakaat lah, salat hajat itu ini. Saya cek tengok dalam kitab dia menyebutkan salat hajat 12 rakaat tentu. Bacaan tu bacaan ni
riwayat-riwayat yang sedemikian, ada yang mengatakan riwayat dia matruk, riwayat rawi dia itu tak boleh diterima. Jadi memadailah kalau kita ada hajat apa-apa, kita sembahyang sunat, kemudian kita berdoa kepada Allah Ta'ala, ataupun doa kita terus lepas kita sembahyang fardu, lepas sembahyang sunat, ba'diyah, qabliyah, semua boleh doa. Jadi tak payah buat komit khas tentang bila nak salat hajat mesti panggil orang, keluar semua kapek-kapek yang bangun buat gegak lagi dalam malam-hari itu semua keluar je. Kita pergi pun letih dengan Allah Akbar. Kena ustaz pula asma kan. La ilaha illallah. Itu baru salat sunat. Salat sunat hajat. Kemudian kita pergi kepada, dan setengah daripadanya sunat kita muwazabahkan. Apa makna muwazabahkan? Muwazabahkan yakni kita kekalkan. Itu makna muwazabah. Mengekalkan dan mengamalkan dia, iaitulah sembahyang sunat tasbih. Kerana amat besar fadilatnya, lagi amat besar qadarnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi oleh kerana salat sunat tasbih ni panjang, jadi waktu kita sudah tamat, kita akan tangguhkan zakat sampai di situ. Kau tak sabar nak salat tasbih ni? InsyaAllah kita akan jumpa dalam siri yang akan datang, bermula dengan salat tasbih, insyaAllah. Ada beberapa soalan lagi di sini. Saya akan cuba tengok secara ringkas. Apakah sebab makruh menyingsing melipat dengan baju bila dalam salat? Sebab abas orang tu duduk main dengan baju dia. Kita salat ni nak khusyuk, orang salat nak dalam keadaan khusyuk. Macam mana tak ambil berat tentang salat dan kena kejutkan hari-hari untuk salat subuh sehingga jadi malas nak kejutkan. Allah mau kata boring dah aku kejutmu. Jangan boring. Kita nak makan. Pergi cuci ikan, ayam, daging, koyak bawang. Berapa lama duduk di dekat dapur nak sekali nak makan? Berapa lama? Kenapa tak kata boring dah aku tak mahu dah makan? Boleh. Selagi hidup, salat berjalan. Jangan. Semua yang kita buat, kejut anak ke, kejut suami ke, kejut isteri, semuanya dapat pahala daripada ihtisabul ajr inda Allah, mengharapkan pahala di sisi Allah. Jangan mudah malah dalam masalah ini. Ingat, boleh pahala. Itu motivasi kita. Apa pandangan tentang dakwah setengah pihak bahawa tiada jihad di Palestin? Kita duduk belajar solat pergi jihad pula dah. Jihad di Palestin berterusan madin ila yaumil qiyamah. Jihad di Palestin akan berlaku sampai hari kiamat. Kalau ada orang kata tak ada jihad tu, itu masalah-masalah tersendirilah. Keadaan salat witir, bolehkah dicampur niat? Bolehkah sembahyang sunat jika salat fardu? Keadaan salat witir, bolehkah dicampur niat? Campur niat macam mana tu? Campur dengan ba'diyah isyak? Tak. Ba'diyah isyak ada tersendiri. Witir dia ada salat khas untuk dia. Niat untuk witir saja. Bolehkah sembahyang sunat jika salat fardu? Bolehkah sembahyang sunat jika salat fardu? Hantar SMS lain tak jelas. Saya tak nak jawab soalan ni. Ada masjid buat salat witir 3 rakaat dengan 1 salam, tapi duduk tahiyat awal di rakaat kedua. Adakah ini dibenarkan? Ini dipanggil salat maghrib. Ada larangan daripada jangan jadikan dia itu seperti salat maghrib. Yang buat 2 salam itu salat maghrib. Witir ni sama ada kita pecahkan dia, ada syafaah dia 2 dulu bagi salam, lepas tu baru mari 1 rakaat. Jadi kalau dia buat 3 terus itu menyalahi peraturan yang ada. Boleh kita selepas salat fardu kita terlaku salat sunat ba'diyah, lepas tu kita zikir doa pada yang boleh ke kita salat, tulis moleklah soalan ni.
main ringkasan gini letih.